jam apa semua sampai di rumah 7-10 minit, lagi 5 minit, lagi 7 minit, lagi 10 minit nak masuk waktu asar. Berhenti kereta, enjin pun tak tutup, lari masuk, rompuh pintu jamban, ambil ayat semayang. Persoalannya awak tak semayang di pejabat tadi. Yang penting tuan-tuan, bukan soal nak pergi bertengkar tentang semayang wusta ni. Yang penting semayang jangan tinggal, yang tu aja. Hidup bertengkar pasal semayang wusta ni apa dia ni bawa keluar hujah, dia ni bawa keluar hujah, dia ni kata hujah dia ni hadis dia ni lawan balik, dia kata hadis hang pakai tu tak sahih. Duk bertengkar pasal solat wusta. Masalah dia kata doa Nabi kepada orang kafir. Ini dia main satu subtopik. Nabi pernah dalam perang Ahzab. Perang Ahzab juga dipanggil perang Khandaq. Hari ni kalau kita pergi umrah, masa di Madinah kita dibawa ziarah. Di antara tempat yang kita pergi ziarah tu ialah Masjid 7. Kamu pernah dengar Masjid 7? Masjid 7 tu apa? Masjid ke? No, dia adalah pos tentera ketika berlaku perang zaman Nabi. Pos tentera, satu pos apa jadi ketua dia satu pos dia. Pos-pos tentera itu dipanggil masjid. Kecil-kecil aja, duk ada atas bukit tu berterabung. Dalam satu bukit tu duk ada 7 masjid. Dipanggil masjid kawasan tu sebagai kawasan Masjid 7. Itu dulunya pos tentera. Di kaki bukit itu. Kalau kita pi ziarah di Madinah, kita pi ziarah Masjid 7. Selalunya travel agent dia tak berhenti. Dia lalu kalau driver bas tu sakit perut, dia derah lagi. Kita tak ada nak tengok apa. Tekan derah lagi. Kalau dia boleh slow, dia boleh berhenti cantik. Kita boleh turun pergi tengok. Bukan nak tengok pos-pos tentera yang ada di atas bukit tu. Nak tengok di kaki-kaki bukit itu. Dia ada batu-batu tajam. Tak jauh daripada situlah yang dijadikan khandak. Yang dijadikan parit untuk pertahanan orang Islam mempertahankan Madinah daripada serangan tentera-tentera bersekutu. Di situ cerita kejadian dia. Nabi SAW dalam peristiwa perang Khandaq ataupun perang Ahzab ini, Nabi didrag oleh musuh ni dalam perang ni, diheret masuk dalam perang ni sampai Nabi terlepas sembahyang asar, kata satu riwayat. Satu riwayat kata sampai Nabi dan sembahyang asar di ujung waktu sangat dah, nak masuk maghrib dah baru sembahyang. Nabi marah sungguh apabila dia sampai tertinggal sembahyang asar, sampai hampir-hampir tertinggal sembahyang asar. Kerana marah ni, Nabi sudah doa. Dan doa ini adalah doa kebinasaan kepada orang kafir. Benda ni menjadi isu perbincangan. Adakah boleh orang Islam doa kebinasaan kepada musuh, kepada orang kafir? Adakah boleh? Ini dia nak main doa Nabi ke atas orang kafir. Telah datang khabar yang menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keburukan kepada orang kafir, dengan sebab mereka itu memberi bimbang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat di dalam perang, sehingga menjadikan terlupa dan terlepas waktu semayang. Nabi marah kalau dia terlepas waktu semayang ataupun dia akhirkan waktu semayang. Nabi marah. Kita ni amalan kita hari ni amalan semayang asar pukul 7. Pasal apa? Pasal baru balik daripada pejabat, sangkut jam kat Seberang Jaya lah, jam dekat tol Sungai Dua lah, jam apa semua sampai di rumah 7-10 minit, lagi 5 minit, lagi 7 minit, lagi 10 minit nak masuk waktu asar. Berhenti kereta, enjin pun tak tutup, lari masuk, rompuh pintu jamban, ambil ayat semayang. Persoalannya awak tak semayang di pejabat tadi, awak tak semayang siap-siap di pejabat tadi. Pasal apa? Pasal amalan kita syok semayang ujung-ujung tu, syok. Pasal kita peminat agama Hindustan dia hero ujung-ujung cerita pun hero menang. Kita pun pergi jadi macam tu sama. Kita menyebabkan kita selalu jadi cuai dalam ibadat. So Nabi SAW dia marah kerana perang tu dia jadi terlepas semayang. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata dia an Ali bin Abi Talib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-ahzab
Allahumma mla' quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syams. Itu hadis dia. Maksud dia apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang juga sepupu dia. Siapa dia? Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda pada hari perang Ahzab, iaitu pada hari perang Khandaq. Hari berlaku perang tu Nabi kata, kerana ia mendoakan ke atas orang kafir yang memeranginya sepanjang hari sehingga luput sembahyang asar. Nabi terlepas asar. Pasal mereka ni punya pasal, Nabi terlepas sembahyang asar. Nabi marah. Dan kira-kira makna doa Nabi itu ialah, Nabi kata, Allahumma mla' quburahum wa buyutahum nara. Ya Allah, ya Tuhanku, penuhilah kubur orang-orang kafir ni dan rumah orang-orang kafir ini dengan api. Nabi marah. Sehingga keluar di mulut Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi api dalam kubur mereka, bagi api dalam rumah mereka. Nabi sebut macam tu. Sebagaimana mereka membinasakan hati Nabi, memanaskan hati Nabi dengan menyebabkan Nabi bimbang akan sembahyang dia. Mereka menyebabkan Nabi jadi panas hati sehingga terlepas waktu sembahyang, kerana mereka duk kacau Nabi dengan perang ni, sehingga luput waktu sembahyang Nabi, waktu sembahyang wusta Nabi. Dan sembahyang wusta dalam hadis itu ialah sembahyang asar, sebab disebut dalam hadis tu hatta ghabatis syams, sehinggalah terbenam matahari. Terbenam matahari maksudnya apa? Dah habis asar, maksudnya dah maghrib. Nabi sebut salatul wusta, dan Nabi sebut kata dia terlepas salatul wusta sehingga terbenam matahari. Maksudnya salatul wusta sembahyang apa? Sembahyang asar. Maka kerana tu pendapat yang mengatakan salatul wusta sembahyang asar sangat kuat, kerana dia diperkuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan kerana itulah Imam Al-Mawardi mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata kalau Imam Syafi'i dapat hadis ni, Imam Syafi'i tidak akan kata salatul wusta itu sembahyang subuh, sebaliknya dia akan kata salatul wusta itu sembahyang asar. Dia kata itu cerita dia. Maka dengan hadis ini terang menunjukkan salatul wusta itu ialah sembahyang asar, kerana sembahyang yang dahulu daripada lenyap matahari ialah sembahyang asar. Yang penting tuan-tuan, bukan soal nak pergi bertengkar tentang sembahyang wusta ni. Yang penting sembahyang jangan tinggal, yang tu aja. Hidup bertengkar pasal sembahyang wusta ni apa dia ni bawa keluar hujah, dia ni bawa keluar hujah, dia ni kata hujah dia ni hadis dia ni lawan balik, dia kata hadis hang pakai tu tak sahih. Duk bertengkar pasal solat wusta, tak sembahyang. Kita selalu tersasar daripada isu yang besar. Isu besar ni apa dia? Jangan berbalah. Isu khilaf ini isu yang kemudian. Okey? Cumanya kena jaga. Jangan benda yang bukan khilaf kita pergi kata khilaf. Itu pun nak kena jaga. Benda tu bukan khilaf, benda tu dilarang dalam hadis, kita pergi buat. Kemudian kita duk kata khilaf. Itu silap. Yang tu pun nak kena faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.